Puan Rosmawati ya. Tadi nama apa? Puan Rosmawati ya? Puan Rosmawati. Okey. Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemanusiaan. Pertama kali kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Timbalan Pengarah Bahagian Aduan Puan Rosmawati yang telah hadir bersama, yang telah turun berjumpa dengan kita bagi kita membuat serahan aduan-aduan sebanyak 26 aduan daripada mangsa sebuah koperasi yang berada di Kelantan, dan kita telah membawa lebih kurang 26 mangsa-mangsa yang datang daripada jauh daripada Kelantan datang ke sini hari ini, ke Kuala Lumpur, untuk membawa aduan mereka masing-masing. Apa yang saya ingin ceritakan, bagaimana wujud sebuah koperasi yang tidak bertanggungjawab. Selalunya apabila kita sebut saja perkataan koperasi, kebanyakan daripada rakyat Malaysia akan yakin kerana dianggap bahawa koperasi ini adalah seperti sebuah institusi berdaftar dengan kerajaan yang berwibawa. Malangnya, koperasi ini telah mengambil kesempatan menipu dan memanipulasi rakyat Malaysia, khususnya rakyat di negeri Kelantan. Mereka sebanyak 26 mangsa telah hadir untuk membuat aduan kepada MHO, dan nilai kerugian daripada penipuan koperasi ini berjumlah hampir 2.2 juta ringgit. Okey. Apa yang kita ingin kongsikan hari ini, antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan bagaimanakah modus operandi koperasi ini menjalankan, menggunakan koperasi, mempamerkan imej koperasi untuk melakukan tawaran-tawaran pelaburan. Beberapa jenis tawaran pelaburan seperti papan iklan, pelaburan berkaitan dengan emas, pelaburan berkaitan dengan projek, pelaburan berkaitan dengan runcit, barangan runcit, penyewaan kelengkapan perniagaan, tabung simpanan, dan macam-macam lagi. Kategori-kategori pelaburan yang diunjurkan, yang ditawarkan kepada rakyat negeri Kelantan, yang menyebabkan mereka percaya apabila mereka membuat pembayaran, brosur ataupun tawaran pada peringkat awalnya nama koperasi, tetapi apabila mereka buat pembayaran, koperasi ini memanipulasikan seolah wujudnya satu subsidiary, dan mereka melabur di sebuah syarikat sediaan berhad. Ini seolah-olah satu modus operandi cuba untuk memanipulasi dan membuat tawaran awam kepada mangsa-mangsa atas nama koperasi. Kalau mengikut Seksyen 19 Akta Koperasi menyatakan dengan jelas bahawa sebarang penubuhan pelaburan ataupun penubuhan subsidiary mestilah mendapat kebenaran bertulis daripada SKM. Isunya, adakah koperasi ini mewujudkan lebih daripada 12 buah syarikat untuk menawarkan pelaburan menggunakan nama koperasi? Adakah syarikat-syarikat yang diwujudkan ini mendapat kebenaran daripada Suruhanjaya Koperasi mengikut akta SKM? Kalau mengikut kajian lapangan kita, koperasi tidak pernah meminta kebenaran daripada SKM untuk membuka subsidiary di bawah koperasi bagi tujuan untuk melakukan pelaburan. Dan apa yang kita lihat juga, terdapat beberapa kesalahan-kesalahan, antaranya Seksyen 45 Akta Koperasi yang mengatakan dengan jelas liability anggota lembaga. Sekiranya anggota dalam perjanjian hak ehwal koperasi, anggota lembaga koperasi hendaklah berhemat, bertekun. Dia mestilah mempamerkan due diligence, ketekunan dalam menjaga kewangan berkaitan dengan ahli-ahli. Malangnya kita dapati bahawa koperasi ini menggunakan nama syarikat seolah-olah menjadi satu tirai perbadanan untuk menghalang liability yang ada pergi kepada lembaga koperasi. Sebenarnya tidak. Walaupun mereka menubuhkan syarikat-syarikat di bawahnya, liability kepada ahli lembaga pengarah koperasi masih lagi wujud berdasarkan Seksyen 45 Akta Koperasi 1993. Dan saya ingin mengunjurkan di mana Seksyen 4, mana-mana anggota lembaga sebuah koperasi yang telah melakukan kesalahan,
ada wujud liability, dan liability itu sejumlah RM200,000 bagi setiap satu ahli lembaga koperasi yang telah melakukan kesalahan di bawah Akta Koperasi. Ini merupakan liability kepada lembaga koperasi. Dan kita dapat maklum bahawa lembaga koperasi juga merupakan pengarah dalam syarikat SPV yang diwujudkan. Itu yang saya katakan bahawa inilah modus operandi mereka yang cuba untuk memperdaya dan menipu mangsa-mangsa menggunakan nama koperasi, sekaligus cuba untuk mengelakkan diri daripada mendapat kebenaran daripada Capital Market Service Act. Contohnya, kita bagi satu contoh. Kalau mana-mana sebuah syarikat sedia berhad, kalau dia nak buat tawaran awam kepada orang awam untuk melabur, mereka kena pergi jumpa dengan Suruhanjaya Security, kena mengeluarkan satu prospektus, dan prospektus itu perlu diluluskan oleh Suruhanjaya Security. Jadi teknik dan modus operandi penipu ini menggunakan nama koperasi bagi mengelak daripada mereka dikawal selia oleh Suruhanjaya Security, daripada mengelak mereka ini perlu mendapatkan kelulusan daripada prospektus dengan mengambil keahlian dan seterusnya menawarkan pelabur-pelaburan kepada ahli-ahli. Saya telah berjumpa dengan beberapa daripada mangsa-mangsa. Antaranya mangsa menceritakan bagaimana kerugian sebanyak RM300,000. Ada mangsa yang telah meletakkan emas untuk gadaian, untuk mendapatkan faedah-faedah tentu. Emas itu tidak ditebus dan mereka menyebabkan mangsa-mangsa berlaku kerugian kepada mangsa-mangsa. Jadi yang menghairankan kita, sehingga hari ini belum ada lagi pendakwaan. Kita tidak pasti sama ada siasatan itu wujud atau tak wujud. Kita hari ini bukan untuk menyalahkan mana-mana pihak. Kita hadir hari ini bagi merayu kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Tolonglah, kerugian begitu banyak, nilai kerugian jutaan ringgit. Sehingga hari ini kita tidak nampak ada lagi satu pendakwaan. Ini melibatkan ketidakadilan yang teruk, grave injustice kepada semua mangsa-mangsa yang ada. Jadi kita amat berharap kehadiran kita hari ini kepada SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Pertama kali saya datang ke sini SKM hari ini, saya berharap dan kita mendapat layanan yang baik daripada Timbalan Pengarah Puan Rosmah Rosmawati. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan saya mengharap kerjasama daripada pihak koperasi untuk memanjangkan aduan-aduan yang telah kita bawa, sebanyak 26 aduan, untuk dipanjangkan kepada bahagian siasatan, dan kita meminta kepada bahagian siasatan untuk melengkapkan kertas siasatan, khususnya Seksyen 45, Seksyen 45 atau koperasi, dan mungkin juga boleh dirujuk kepada Seksyen 19, Seksyen 45 lah. Saya nampak yang lebih jelas adalah Seksyen 19 dan Seksyen 45. Dua seksyen ni supaya ada satu siasatan dan ada satu pendakwaan, dan kertas siasatan itu diserahkan kepada pihak Jabatan Peguam Negara bagi tindakan pendakwaan. Inilah harapan daripada kita semua. Kita harap wujud keadilan. Individu yang telah menipu ini, pengarah yang telah menipu ini, yang menggunakan label koperasi, perlu dituduh supaya dapat memberi pengajaran kepada mana-mana orang yang lain yang cuba untuk menggunakan nama koperasi bagi tujuan penipuan. Objektif koperasi adalah sebenarnya amat murni dan baik bagi meningkatkan ekonomi, khususnya masyarakat Bumiputera. Malangnya ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan untuk merosakkan imej yang ada di bawah koperasi, dan kita berharapkan tindakan tegas dapat diambil oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia supaya nama koperasi itu tidak tercemar dengan pengkhianat dan penipu-penipu, skamer-skamer yang memburukkan imej koperasi. Itu saja daripada saya. Mungkin kita dengar sikit daripada Rizan. Cakap sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak MHO, rakan-rakan media, mangsa-mangsa penipuan, dan juga kepada pihak SKM. Kami datang ke sini ialah untuk menzahirkan kekecewaan kami di atas tindakan sebuah koperasi. Jadi kami datang ke sini untuk meminta bantuan daripada pihak SKM supaya kalau boleh mengambil tindakan ke atas koperasi, sebuah koperasi yang
wujud di Kelantan ini yang telah pun menjalankan aktiviti memanipulasi pelaburan atau memanipulasi wang yang dilaburkan oleh pihak pelabur, yang rata-ratanya kami ini sebenarnya adalah orang pencen. Ramai di kalangan kami ini warga pencen daripada sektor kerajaan dan swasta. Jadi kerugian yang kami alami ini menjadi suatu tekanan lah ya kepada kami. Dibimbangi jika perkara ini terus berlaku ataupun tidak dapat diselesaikan, maka mungkin ada di kalangan kami yang menghidapi stres mania ya. Jadi harapan kami apabila kami datang bersama MHO ke SKM ini untuk tolonglah kami, bantulah kami, kerana kami ini adalah mangsa-mangsa yang kami ini sebenarnya orang jujur ya, orang yang ikut arahan. Orang minta duit, kita bagi duit. Walaupun mungkin yang mengambil duit itu sudah ada perancangan untuk melakukan satu penipuan. Jadi besarlah harapan kami semua, dan mungkin ramai lagi ahli-ahli kami yang cuma tidak bersama dengan kami. Lebih kurang 4,000 orang ahli koperasi tersebut yang mereka bukan tak kena tipu, tapi mereka diamkan. Tapi bagi kami tidak boleh diamkan. Jadi itulah saja daripada saya untuk tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun tak nak cakap panjang, dah bicara. Tak guna cakap panjang kalau tak ada tindakan. So jadi pada semua penonton ataupun yang mendengar di luar sana, pada muka korang, kalau contohlah kalau dengar kan, pada muka korang dah lah bodoh sangat kan, percaya tak dia diligent, tak shortcut, nak ambil shortcut semua benda kan. Cuba benda ni jadi kat keluarga tuan-tuan, cuba benda ni berlaku kat keluarga tuan-tuan dan puan-puan semua, baru tahu seksanya kan. Kita nak mengadu kat siapa? SKM, mengadu kat polis, mengadu kat ahli politik, semua tak jalan. Semua tak jalan. Hebat tak skamer ni. Takkan nak jadi Malaysia Darus Skamer ataupun mana-manalah institusi SKM Darus Skamer ke apa ke. Kita tak nak jadi macam tu. Kita ada perlembagaan undang-undang kan. So harap semua menjalankan tugas lah dengan saksama. Sebab dunia ni sekejap je, akhirat teruk lagi. Itu je lah. Assalamualaikum. Terlebih dahulu terima kasih kepada pihak MHO dan juga pihak SKM hari ini terima kehadiran kami kat sini beramai-ramai, bukan berniat untuk membuat apa-apa rusuhan, nak mendatangkan masalah huru-hara ke tidak. Kami hanya datang untuk tuntut hak kami, dan institusi yang kami sertai ini bukannya institusi maya. Tapi kami tak tahu COVID, nak berlaku COVID. Bila kami nak ambil dah cukup setahun, dia kata tak boleh sebab tak boleh buat pergerakan ke mana-mana.